الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ke surat 29 nombor 6. Ke surat 29 nombor 6. Gurur orang yang zuhud pada harta dan qanaah. Gurur orang yang zuhud pada harta dan qanaah, yakni menerima apa yang ada. Jadi tipu daya orang yang zuhud. Orang zuhud pun tertipu daya. Zuhud pada harta dan mempunyai sifat qanaah. Sebenarnya tidak mempunyai sifat qanaah, cuma dia merasakan dia itu zuhud. Seolah-olah hidupnya itu hidup apa yang ada sahaja. Jadi bagaimanakah tipu dayanya? Tipu daya orang yang zuhud dan orang qanaah inilah menggunakan pakaian dan mengambil makanan yang sedikit. Dia menunjukkan watak kefakiran diri dengan berpakaian seperti orang fakir. Nampak macam lemah, rajin puasa. Sebenarnya dalam lubuk hatinya itu ada satu keinginan yang amat halus yang tak disedari, agar mereka dipanggil sebagai seorang yang zuhud ataupun seorang yang orang yang tak cinta dunia. Maka diukirkan, dikhabarkan dalam bentuk cara berpakaian, cara hidup dia. Seolah-olah dia ni orang yang meninggalkan dunia. Sebenarnya zuhud itu membenci, melepaskan diri daripada cinta dunia itu bukan pada zahir. Zuhud itu adalah perangai ataupun perbuatan hati, fi'il hati, perbuatan hati. Sifat qanaah, merasai sekadar cukup dengan apa yang ada, itu sifat hati, perbuatan hati, bukan perbuatan zahir. Jadi orang awam sering kadang-kadang orang awam yang baru-baru nak terjun dalam bidang tasawuf, membaca kitab-kitab, buku-buku wali-wali Allah, orang-orang soleh, orang zuhud, maka mereka pun cubalah melakonkan perbuatan zuhud mereka itu dengan sangkaan-sangkaan mereka daripada pembacaan kitab-kitab. Terpengaruh juga melihat movie cerita-cerita wali Allah, wali Sallallahu. Mereka pun beranganlah untuk jadi orang seperti itu. Jadi nafsu mereka yang memilih untuk hidup seperti itu, bukan daripada pembimbingan daripada guru murabbi, bukan daripada pembimbingan guru mursyid, tetapi mereka hanya berangan-angan nak jadi seperti wali Allah. Maka akhirnya syaitan pun mempermainkan mereka. Pakai baju lusuh sikit, biar tak berlusuh tak apa, berbau lagi. Jadi supaya apa? Supaya memikat pandangan-pandangan manusia di luar sana, agar mengatakan mereka itu seorang yang zuhud, seorang qanaah. Maka itu termasuk dalam tipu daya. Dipanggil tipu daya gurur. Menggunakan pakaian dan mengambil makanan sedikit, tak makan banyak, makan sedikit depan orang. Tak ada penyakit, tetapi rupanya ada penyakit hati. Penyakit fizikal tak ada, kenciuman tak ada, kolesterol tak ada, tak apa. Sebab dikarenakan tidak mengambil makanan yang
yang tak menentu, tetapi dalam hatinya itu inginkan supaya dipanggil seorang zahid, yang orang yang zuhud daripada mencintai dunia. Menggunakan pakaian menggunakan pakaian lusuh yang kasar, kain pun daripada kain guni, dan mengambil makanan yang sedikit. Dia menjadikan majlis sebagai tempat tinggal. Tak ada rumah dia, tak ada rumah pun tak duduk rumah, duduk masjid. Nanti adalah dia punya beg dia kat belakang, sorok-sorokkan di tepi penjuru masjid tu. Ada gayung khusus untuk dia, gayung nak mandi. Letak kat atas tu gayung dia, ubat gigi semua tu. Itu antara ihsan, kasih sayang, simpati masjid. Dapat dari situ. Tapi setengah masjid straight dilarang mandi, dilarang mandi, dilarang tidur dalam masjid. Straight tunggu. Jadi kita lihatlah patut ataupun tidak buat larangan tersebut. Kalau mengonturkan masjid, memang patut disekat daripada terus duduk di masjid. Berbeza dengan jemaah tabligh yang duduk hanya 3 hari. Mereka nak tidur masjid pun mereka beralas, mereka menyempurnakan adab tertibnya ketika beriktikaf dalam masjid. Itu tak apa. Ini berbulan-bulan duduk kat masjid, dia buat masjid macam rumah dia je. Dan menjadikan masjid sebagai tempat tinggal, dan dia menyangka bahawa dia telah mencapai tingkatan zuhud dan merasakan inilah agama yang dituntut oleh Allah. Tak bekerja, tak beranak pinak. Kalau ada isteri pun tinggal isteri, ada anak pun tinggalkan anak. Adakah itu zuhud? Tidak. Ingat, zuhud itu membenci dunia. Tempat benci dunia itu di hati, bukan di zahir badan. Ramai orang menyangka zuhud itu dengan bajunya lusuh, copan camping. Kalau tak koyak-koyakkan baju tu tampan, buat nampak zuhud lagi. Kira ada berapa? 2-3 tampal, di seluar 2-3 tampal, di baju ada 2-3 tampal. Nak menampakkan seolah-olah orang yang tak cintakan dunia. Tetapi waktu buka puasa pula berebut makan pula, apple masuk dalam kocik, berebut dengan budak. Itu lapar tu, bukan zuhud. Dan seterusnya muka surat 30 tu. Dan yang paling buruk daripada kalangan mereka, kalangan orang yang merasa zuhud dan qanaah ini, orang yang menjadikan wajad, perasaan yang lahir yang timbul daripada hati nurani. Di tengah-tengah berzikir tu, Allah gitu. Begitu. Jadi orang pun tengok, ini dah tiba langit ke berapa ni? Menangis depan orang, teriak depan orang, Allah gitu. Seolah-olah dia ni orang yang memperolehi wajad. Apa tu wajad? Perasaan yang lahir daripada hati nurani. Menari, bergerak badan. Memang dalam tarekat ada dia punya disiplin gitu. Kalau berdiri tu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Gerak depan belakang, depan belakang, atau kanan kiri, kanan kiri, atau naik turun, naik turun. Itu gerakan dalam zikir. Bermakna dalam satu masa depan belakang, ataupun kiri kanan, ataupun atas bawah dalam satu masa. Tetapi tidak ada dalam tarekat itu gerak zikirnya itu bercampur dengan 4, 5, 6. Contoh gitu, gitu tu, itu bersilat terus. Kena pula ya le, kaki semua. Itu dah joget terus tu. Apatah lagi bawa dada bergerak, punggung bergerak, itu bukan tu. Macam break dance pusing, itu tak begitu. Dia dalam satu arah dia.
depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Dia tak bercampur dalam satu gerak, bercampur depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, tidak. Itu adab disiplinnya dalam berzikir, dalam gerakan badan itu. Ada pun yang meletak macam ayam bersembelih itu, itu dah dia. Sebenarnya kalau benar-benar guru itu mempunyai kekuatan rohani, dia akan bimbing anak muridnya dengan cara disiplin dalam perjalanan rohani menuju pada Allah Ta'ala. Dia kadang-kadang ni begini, memang kalau berzikir ikhlas kerana Allah Ta'ala, fokus, tuajuh, dia datang, dia punya wajah tu sentuhan rasa memang ada. Tetapi syaitan pula, dia tidak semudah itu membiarkan kita terus memiliki zauq itu, feeling itu. Maka dia bisikkan hati kita. Sempat lagi tu dia mainkan kita tu, dah terasa dah sayup hati ni, dah rasa sebab hati ini, ingatkan Allah, ingatkan Nabi, sebab hati tu. Tapi datang syaitan pada uplah sikit lagi, angkat suara sikit, tiba-tiba mengalir air mata, ingatkan Nabi contohnya. Tiba-tiba syaitan pula biasa kata, air mata keluar, suara tak ada pun. Dah mula tu. Tak kuat sangat, orang pun tak dengar. Sekal suara, badan tak gerak pun. Dah mula tu. Syaitan dia congkil sikit. Akhirnya dalam lubuk hati yang terdalam itu, rupanya ada nafsu inginkan memetik pandang manusia supaya lihat aku orang yang zuhud, aku orang yang cintakan Allah dan Rasul, aku ni orang takut pada Allah. Itu dah nafsu nak tu. Jadi kalau tak dibimbing oleh guru, memang hanyut kita, ditipu dengan nafsu. Ingat, dalam beramal pun nafsu masih kontrol kita. Jangan. Kadang-kadang kita kena lawan nafsu tu. Kerana nafsu tu nak sangat makan. Kali ni kita sekat puasa lah, bagi teruntuk sikit nafsu tu. Tiba-tiba sekarang ni nafsu pula nak sangat puasa. Sekarang sekat nafsu tu, pergi makan. Begitu. Kita dah nak sangat makan, kita puasa, sekat nafsu tu, puasa. Sekarang nafsu pula suruh, ini tak puasa ke? Isnin kami puasa dah, cuba puasa. Kami cuma Sabtu, 3 hari. Kalau boleh setiap hari pula puasa Nabi Allah Daud, setiap hari puasa. Macam mana? Selang-seli, puasa selang-seli. Hari ni puasa, tu tak puasa. Hari ni puasa tu, nafsu suruh puasa pula tu. Sekarang nafsu suruh je, sekat. Hari ni aku nak makan, kata begitu. Kita nafsu nak tidur, lawan bangun malam. Tiba satu tahap nanti nafsu kata mesti bangun cepat sikit lagi ni, selalu bangun pukul 5, 5.30. Masa hanya ada setengah jam, 40 minit saya untuk beribadat malam. Kali bangun cepat sikit, kunci jam 4.30. Nafsu nak begitu tu. Dah 3-4 hari semangat bangun, hari ni kita lewatkan pula, ataupun tak bangun terus. Sebab apa? Nafsu ini dia jugalah yang mengarahkan kita datang belajar, datang berjemaah, datang bangun malam. Rupanya nafsu dah mula lemak, maksudnya dah mula suka beribadat. Tetapi ada di sebalik lubuk hati ini inginkan supaya diperhatikan oleh masyarakat dengan ibadat itu. Itu dah lari ke niat tu. Dah lari niat tu. Dah mula secara senyap-senyap nafsu suka beribadat, gemar beribadat, dan tambah lagi bilang-bilang zikir, Quran dan sebagainya apabila adanya orang di keliling kita. Pak mentua singgah rumah kita 3 hari 2 malam sebab nak hantar adik ipar masuk universiti, tumpang rumah kita. Nafsu ni kita ni asalnya memang tak bangun malam, tetapi 2 hari 2 malam Pak mentua singgah tu bangun malam.
Nafsu suruh bangun tu. Bagus kan? Memang bagus. Tapi nafsu dah suruh bangun malam. Bangun malam sikit, dia nampak tokoh sebagai ketua rumah. Jadi kalau pak mentua nampak tu, sujud syukur nampak menantu macam ni, kita pun bangunlah. Tak solat berjemaah, tetapi pagi subuh hari tu duduk di ruang tamu dengan tasbih. Bapak mentua pun bangun, tengok menantu. Menantu kena mentua, ayah, saya tunggu ayah kat luar ni, seminit lagi nak azan ni, saya tunggu ayah ni. Ayah pun okey, tunggu ayah, kita nak kejap. Ayah sebenarnya bangun pun bukan nak bertahajud, bukan nak sembahyang subuh pun, tapi bangun tu sebab nak kencing. Dia ayah pun okey, kita tunggulah. Hari tu pakai juga kopiah, pergi sembahyang berjemaah. Kat kampung memang tak sembahyang berjemaah pun, subuh pun lewat, pergi sesama naik kereta pergi sembahyang berjemaah. Jadi anak pun turun daripada tangga atas, ibu pun keluar dari bilik bawah. Ibu pun berkata, Ina, mak rasa sedih, hibur hari ni. Kenapa? Ayah kau pergi masjid pagi ni. Baguslah mak pun masjid, tapi kat kampung tak pernah pergi masjid pun. Rupanya sama-sama menantu dengan pak mentua scammer, main scammer juga. Sama-sama scam. Saya pun rasa sedih juga mak, takut-takut mereka berdua tumpang terbiak, sebab abang pun memang tak pernah pergi subuh. Tapi hari pergi subuh tu saya heran tu. Kita tengoklah dulu macam 2-3 hari macam mana, ayah tengok dulu. Balik subuh pun lewat, lepas isyraq balik. Dulu semain isyraq. Siap bawa bekal nak balik. Ni abang dah tak payah masak-masak lah sarapan ni, nasi lemak ni apa dah beli dah ni. Nasi keramu dah juga ni. Mak mentua pun puji lah, kata alhamdulillah, syukur rezeki murahnya. Alhamdulillah, mak dan takut duduk sini makan beres mak. Itu je cakapnya. Jadi sebenarnya dia pendesakan apa? Nafsu lah. Kadang-kadang nafsu juga membisik kita. Sujudlah lama sikit, sebab orang yang sujud ini doa makbul, mustajab waktu sujud ni. Kalau itu kita pun panjang ke sujud, sebab kadang kita ada orang. Tapi kat rumah semayang pun tidak, nak sujud apa? Kalau dah tanggalkan kopiah, buka baju tu memang tak duduk dah. Lepas tu ambil apple, ambil lemon tu lah. Tasbih tinggal lah dalam kunci lubang, gantung lah tu. Tapi kalau kat masjid lama pula. Tu cuba tuan-tuan tengok, waktu hampir-hampir nak masuk Jumaat kan, ramai tak orang semayang kat tepi pintu, depan pintu, tempat lalu lalang. Tempat lalu lalang orang tu lah, dia bangun semayang sunat, lepas bagi salam bangun lagi semayang apa tak tahulah. Depan pintu, dia depan pintu memang nampak orang sikit, kat tepi pun juga sama tak nampak. Ingat, kita kalau nak semayang, jangan semayang di tempat orang lalu lalang. Pertama, nak semayang, dia ada satu hukum fiqh namanya sutrah. Sutrah ini sesuatu objek yang diletakkan di depan, dipanggil sutrah. Dalam mazhab Syafi'i, sutrah tu hendaklah setinggi 2/3 hasta. Ini satu hasta, 2/3 hasta. Bagi dua ni, sekira-kira macam toslet panjang tu lah. Macam ni tak cukup, kalau tak cukup. Melainkan kalau cawan, ni tambah satu ni, ni boleh dah, tambah satu lagi. Kalau ni mikrofon ni, luruskan. Pertama, jadikan dinding-dinding sebagai sutra. Kedua, kalau dinding penuh dah orang dah, cari kat tiang tu. Kalau tidak pun, kita ada betul-betul beg gelas kita, letak beg gelas kita setinggi satu hasta tu. Ataupun tak ada pun, yang ada rokok saja. Okey, ambil rokok tu, susun sebatang, 2 batang, pukul. Cukup dah tu. Boleh. Kalau boleh diri rokok tu, okey tu. Cukup sutra tu memang ada. Memang sunat begitu. Jadi saya nampak ramai orang masuk semayang, dia tak semayang. Itu hukumnya makruh tu. Jadi boleh tak lalu? Kita kata boleh lalu kalau orang itu semayang di depan pintu tempat lalu lalang. Boleh lalu, tak ada masalah, sebab dia memang semayang depan pintu.
Lalu je. Tak disalahkan kita. Kita ni bilakah sunat kita halang orang kita sembahyang? Ketika mana kita dah ada depan kita ni sutrah, baru sunat halang. Kalau tidak, tak disunatkan halang sebab salah kita. Kita nak sembahyang tak buat sutrah. Ya, letak sutrah tu. Ambil kerusi tu ke, letak depan tu. Beg kita sembahyang kat tabung tu. Boleh sembahyang kat tiang-tiang, banyak lagi tiang-tiang. Jangan sembahyang tempat orang yang lalu kosong tu, makruh kita sembahyang tempat yang tak ada apa-apa depan tu. Letak satu objek. Letak handphone tak jadi. Mereka handphone tu boleh berdiri. Handphone tu berdiri. Kita ada 3 handphone. Isteri 1, handphone 3. Letak susun handphone. Kalau boleh berdiri, tu. Apa tanda orang tu isteri 1 ambil handphone dulu? Tu lah. Kalau rehal tu boleh rehal tu, dirikan rehal tu. Kalau rehal yang nama-nama tu kan, bukan rehal yang macam meja ni, rehal. Kita dirikan dia setinggi tu 2 peti caster, jadikan sutra atau ambil kursi-kursi letak depan tu sembahyang. Sunat begitu. Tetapi dikarenakan kita ni nafsu kan, ibadat pun nafsu juga, beramal pun nafsu, berilmu pun nafsu juga. Jadi kita kena tahu ini nafsu ke ataupun memang petunjuk Allah Ta'ala. Memang betul. Mula-mula kita ni macam malas nak belajar sebab nafsu tak suka belajar. Tetapi bila kita berusaha lawan nafsu kita untuk belajar, sekarang pula nafsu pula suruh kita belajar. Rupa-rupanya dalam belajar itu kita mempunyai keinginan supaya dipanggil alim di situ. Itu pun rosak maka. Sebab dalam kitab ini menceritakan tentang tipu daya. Ini tadi cerita tentang tipu daya orang yang zuhud dan qanaah. Lepas ni pula bawah tu tipu daya orang yang alim. Alim dengan ilmu ma'rifat. Jadi antara yang paling buruk di kalangan mereka, orang yang zuhud ini, bila dia berzikir, dia menampakkan diri dia seolah orang yang wajad, orang yang mempunyai tingkatan level rohani yang luar biasa, sampai ke menggerak-gerakkan badannya yang melampau-lampau, ekstrim. Bukan tu dia gerak. Kita ni sebenarnya kalau berzikir itu ataupun berqasidah baca Quran, automatik dia akan gerak. Itu memang fitrah kita. Ada orang berzikir diam-diam tu, la ilaha illallah, la ilaha, tak ada. Dia akan dia gerak sendiri tu nanti, la ilaha illallah, la ilaha. Dia tak banyak sikit mesti gerak. Itu automatik memang begitu. Itu normal tu, fitrah manusia. Dengar saja alunan dia akan bergerak. Dia akan gerak sendiri. Orang mengaji Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak apalah, dia satu kan, masuk dia 2 sikit. Maliki yaumiddin. Dia melegak sikit lah. Dia tarik suara dia, iya, anda boleh bukan telinga dah. Macam sakit gigi tapi tak. Tapi dah ada feeling begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Jadi itu memang fitrah manusia. Bila kita berqasidah, baca Quran, berzikir, dia akan bergerak sendiri. Ada setengah orang langsung tak kasih kita bergerak badan, dia suruh kita diam gitu macam robot. La ilaha illallah, la ilaha. Itu makan, lepas tu makan kenduri tahlil pun tak seronok tu. Dia kena gerak dulu tahlil, la ilaha illallah, makan seronok, bertambah-tambah lepas tu. Bukan tak boleh gerak, boleh bergerak, memang bergerak walaupun ketika berzikir ke, berselawat ke, berqasidah ke, itu lumrah kita, dia akan bergerak dengan sendiri. Dari sini. Malah asyik macam main gitar, dia petik gitar tapi kepala dia bergerak. Petik gitar ni kepala bergerak gitu. Feeling memang begitu. Itu orang baca Quran, berzikir, dia secara automatik akan bergerak begitu.
bukan langsung tak boleh bergerak. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang beriman itu apabila menyebut nama-nama Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk dan diam. Bermain zikir dengan diri boleh, duduk pun boleh, baring pun boleh, apa hal pun semua boleh berzikir. Suami isteri tengah masak-masak berzikir, kita bawa kereta berzikir, ya boleh. Gerak-gerak badan tak ada masalah, tetapi tidak melampau-lampau. Khairul umur satu hal, sebaik-baik urusan itu pertengahan. Kita apa buat pun pertengahan, pertengahan. Begitu juga dengan melakukan berbagai bentuk gerakan, nafas dan suara sebagai cara mendekat diri pada Allah Ta'ala. Jadi dizikir macam bila dengar tu, orang dengar tu, ini memang turbo ni. Jadi orang nampak macam mana nak zikir macam ni, nak zikir macam mana. Jadi nampak kelainan dalam zikir, ya. Manusia selalu buat kelainan sikit lah. Memang kalau bisnes tu pun kena buat kelainan juga, ya. Nama-nama produk-produk yang pelik-pelik sikit, kena menarik perhatian, dia kena begitu. Tapi dalam berzikir pun begitu juga jadinya, ya. Nampak biasa-biasa je, Allah dia ikut tahap-tahap zikir lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang terlampau sangat kan. Itu saya kata orang tu masa dia dapat wajah, mula dia kan mula-mula gini, biar satu kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba tahap la ilaha illallah, la tiba-tiba Allah lalas langsung tak bersuara. Allah gitu jadi. Tetapi lepas saja habis zikir, marah isteri, tengking isteri, marah anak, orang bawa kita belah kanan lambat, kita horn. Kalau duduk berbual cerita orang tak habis-habis, bermakna belum betul-betul dapat hakikat zikir itu. Orang kalau betul-betul dapat hakikat zikir, lazat berzikir menyebut nama Allah, maka dia tidak lagi inginkan mengata tentang sesiapa pun. Sebab lidah ni dia amanahkan berzikir sebut nama Allah, maka ditinggalkan buruknya lidah daripada mengata orang. Tapi kalau orang berzikir tu masih mengata orang, maknanya belum lagi ahli zikir lah. Begitu juga kalau orang dekat mendakwa itu ahli makrifat, tidaklah dia betul-betul ahli makrifat, melainkan dia sudah aman dengan semua perbuatan manusia. Yang ketujuh, ghurur, orang yang mendakwa alim tentang ilmu makrifat, musyahadah Allah. Dia kalau cerita tentang makrifat ni, Masya Allah, seolah-olah macam dia dekat kampung ni dia yang tahu. Musyahadah ni dia sering menceritakan yang dia ni apabila ibadat sentiasa memandang Allah, fokus pada Allah. Telah melalui maqamat dan ahwal. Lepas tu dia akan cerita pula dia punya level rohani dia, tahap dia. Ingat antara penyakit seorang murid itu, apabila dia ingin sangat-sangat guru dia mengatakan yang dia ini sudah tahap itu, tahap ini, itu memang keinginan nafsu tu. Kadang-kadang dia bercerita dengan guru dia tentang mimpi, tentang rasa, pendapatan yang dia dapat ketika dia berzikir itu. Rupa-rupanya dalam lubuk hati itu inginkan guru katakan sesuatu untuk diri dia. Contoh seperti itu. Contoh seperti inginkan guru mengatakan, aku besok kau dah mati, engkau lah yang menggantikan aku. Itu memang nafsu suka sangat. Kita cerita tentang kita kelezatan berzikir. Nakkan guru kata dalam firasat saya, awak ni dah separuh wali. Oh, itu memang seronok sangat tu, nak sunat sangat tu, tunggu tu.
Apatah lagi guru kata, aku rasa kau dah memang betul-betul wali ni, wali kutub. Kutub apa? Utara ke selatan? Itu memang nafsu suka sangat tu. Ingin sangat guru tu puji kita. Itu nafsu. Kalau murabbi, mursyid benar-benar memang ahli kepakaran dia dan mendidik murid datang ke arah dia saja pun tak tahu. Murid beri hadiah pada dia pun dia ambil, cakap terima kasih pun tidak. Kerana apa? Kerana guru sudah mengetahui murid ini diberi penyakitnya suka dipuji. Antara itu guru ambil hadiah tapi beri jam ke beri duit ke guru tu tak tahu, simpan duit tu bawah katil, bawah sejadah, bawah serban. Dia tak tengok pun duit tu, tak tengok. Terima kasih pada murid pun tidak. Malah kena marah lagi murid tu. Kenapa? Guru cukup mahir mengetahui bahawa keinginan muridnya apa, ingin dipuji. Kita masak makanan dia, khidmat, guru makan banyak, dan kita nak tahu ni mesti sedap ni kata tak, guru tak tahu dia makan saja, dia tak puji apa pun. Itu guru betul-betul mahir. Sekilas ikan dia air sudah tahu jantan betinanya. Jadi murid pun duduk depan dia, dia tahu murid nak apa sebenarnya. Pernah satu ketika seorang murid beritahu pada gurunya, ya Syekh, saya mimpi Nabi malam tadi. Syekh pun berkata, okey dah gitu. Okey, bukan urusan aku kata. Bukan urusan aku. Okey, bukan urusan aku. Tapi murid tu nak kenapa sebenarnya? Naklah kalau guru tu berkata lah sepatah dua kata, Masya Allah, bagus, kamu dapat mimpi Nabi. Hanya orang yang bersih jiwanya saja macam kamu lah yang boleh layak mimpi Nabi. Itu kalau guru cakap begitu, terangkat tu anak murid tu. Tapi kalau disebut begitu kan bertambah teruk anak murid tu, bertambah sakit tu nanti. Besok kalau guru dah tak ada, siapa nak sentuh, nak rawat ni anak murid ni? Ini cerita tentang orang yang beramal banyak ni. Kadang-kadang guru tak puji apa pun. Kalau guru tak puji, murid tidak terasa apa pun, terus mengabdikan, berkhidmat dengan guru dia. Ini murid seperti ini, dia sedang taraki. Apa taraki? Tingkatan rohnya akan, rohani akan makin lama makin meningkat. Makin lama makin meningkat. Dia yang boleh puji ni anak-anak kecil, macam anak kecil kan. Memang anak kecil macam anak saya lah. Dia memang umur anak saya ni umur 5 tahun. 5 tahun nak masuk 6. Jadi isteri kat saya kata, setelah saya puji dia punya warna-warna cantik, walaupun warna dia tak cantik pun, colour pun terkeluar daripada lain. Cantiknya Abdul Rahman, Masya Allah, cantik punya. Sejak saya sebut cantik tu, hari-hari pegang pen, pegang warna, colour, pegang buku. Itu budak-budak suka macam itu. Kita puji dia, Masya Allah, cantiknya. Aeroplane, pandai buat aeroplane, cantiknya. Walaupun tengok lah macam apa lah, macam ikan kering pun ada aeroplane. Apa ini ikan kering ni? Aeroplane cantiknya, cantik. Suka dia. Apabila kita pergi gula-gula, lagi suka. Itu kan budak kecil macam tu. Tapi kalau orang dewasa, anak kita yang dewasa, abang sulung lah. Sebab abang sulung kan pengganti kita. Dia mesti kuat, dia kena matang, dia kena kering hati dia tu. Along, tolong kemas belakang-belakang rumah tu. Baik ayah, dah buat apa semua. Ayah tengok isi rokok. Tak tegur, bagus, tak tegur, buat tak tahu je. Jangan puji. Dah anak kita kemaskan belakang rumah, kita sap rokok tunggu. Along, tolong ambil air. Buat kerja tidak, tapi order air. Mana kita ambil air. Urut pada dah sakit sini kat bau ni. Urut. Bukan kerja pun, kerja tengok je, tapi penat juga bau. Ayat tu tahu. Bila adik main cangkul, letak kat situ. Long, kau nampak cangkul tu? Tak ada mata. Pergi masuk, simpan bawah store tu. Kena pijak adik macam mana? Anak yang matang, dia tak cakap. Adik tadi main, dia tak cakap gitu. Dia kata, baik ayah, salah saya. Itu anak matang. Adik main cangkul, abang aku salah. Oh, itu memang matang anak tu.
Ha? Jangan aku salah. Lepas tu adik pula tahu, padam muka. Adik pula ngajuk, padam muka, kena marah dengan Abi, kena marah dengan Abi. Tapi abang tak marah pun adik kata, ya abang salah ya, minta maaf. Oh tu Masya Allah, mempunyai kematangan jiwa rohani, mental kuat. Sebab apa? Sebab dia bakal jadi ayah, mengganti ayah kalau ayah tak ada kelak. Dia mesti kena kuat. Si ayah pula ada uji anak-anak sulung seperti itu. Sebab apa? Sebab itulah pengganti besok. Tak boleh puji, dia kena cekas. Gitu. Dia guru pun begitu juga. Kalau murid-murid lama ni, dia tak boleh puji-puji, malah dia marah pula depan murid-murid baru. Jadi pertama guru tu macam kita katalah ni, marahkan anak sindir menantu, begitulah. Padahal macam mana kena ada murid yang jadi kambing hitam, dia tempat kentala saja, tapi sindirnya kepada yang lain. Yang kena sindir tu, dia kena marah tu, dia lebih tabah lagi, lebih sabar. Dia sifat sabar, sifat tabah tu dapat perjalanan tu sebenarnya. Itu cara guru didik anak murid. Kadang-kadang murid dia dah habis kata kitab, guru, tuan guru, nanti kita nak baca kitab ni ya, tuan baca kitab ni kan, InsyaAllah selang seminggu 2 minggu tak baca-baca kitab pun, kitab dah khatam, ganti dia apa tak. Jadi murid yang pilih kitab minta guru baca, itu keluar adab, keluar daripada adab. Sepatutnya murid hanya sami'na wa ta'na, tunggu guru nak baca kitab apa. Setengah-setengah murid dia kata, tunggu lepas kitab ni nak baca kitab apa. Saya cadangkan, dia pula cadangkan kitab. Pesakit, doktor, saya kalau lepas ni makan ubat apa, ubat ni nak ambil ubat apa, nak makan tapi boleh tak saya cadangkan makan ubat ni? Doktor pun pening, awak cadangkan pada saya makan ubat itu. Siapa doktor? Sebenarnya murid itu pesakit tu dia bermasalah. Murid kalau tanya guru, kita apa nak baca, saya cadangkan baca kitab ni ustaz. Mana murid tak faham adab. Bukan kita mencadangkan, kita hanya terima sami'na wa ta'na. Apa kitab nak baca, apa guru nak buat. Betul. Kadang guru mungkin masuk kuliah, masuk pengajian, buka kitab lewat. Guru macam-macam ada. Dan murid itu tidak bertanya, kenapa guru lewat? Tak tanya begitu sebenarnya. Sebenarnya, bila guru itu lewat, murid itu menunggu. Di situ satu terbiah. Apa dia? Sabar, sangka baik. Itu cara dia. Pernah satu ketika dalam satu majlis, tuan guru mengajar, seorang guru syekh mengajar. Tiba-tiba ada seorang perempuan lalu depan syekh, masuk dalam bilik syekh. Jadi apa guru kata, tunggu kejap lah. Tunggu kejap. Guru pun masuk dalam bilik tu. Perempuan seksi masuk dalam bilik tu. Jadi murid-murid ni kalau nampak begitu apa agak lintasan hati berbisik tu agak macam mana? Perempuan comel, seksi masuk dalam bilik, tuan guru pun masuk bilik juga. Jadi lama-lama datanglah was-was, ragu tentang guru ni. Seorang-seorang tutup kitab balik, kitab guru balik. Tinggal seorang dia masih jujur dengan guru lagi. Itu pun dia duk fikir apa aku nak ambil air lah, ambil air. Ambil air 2 baldi, letak depan bilik guru, bilik syekh. Waktu letak saja bilik air, dia ada tujuan tu letak air tu. Ada tujuan. Otak dia fikir apa? Mungkin guru nak guna air buat mandi wajib. Letak tu. Waktu dia letak sebandi depan bilik guru tu, guru pun buka bilik. Ada apa? Ni ada air ni. Mungkin tuan guru nak guna air kot. Yang lain mana? Yang lain dah balik dah. Balik. Tak apalah balik. Tapi biarkan air situ. Tutup pintu. Tinggal seorang ni dia jujur. Tak lari. Jadi keesokannya guru keluar. Anak murid pun datang.
Dia kata, kamu nampak tak ada perempuan masuk dalam bilik aku tadi? Nampak? Nampak? Itulah dunia. Itulah dunia yang sering menipu manusia berupa sebagai, itu cerita karamah lah kan, yang berupa sebagai seorang perempuan. Itu syaitan tu, itulah dunia. Tetapi yang jujur semalam hanya seorang saja. Jadi nak latih sangka baik dengan guru tu, oh, Masya Allah. Setengah orang bertahun-tahun cari murabbi, cari mursyid, bertahun-tahun cari guru rohani. Tetapi setelah bertemu dengan guru rohani, rupa-rupanya betapa susahnya nak bersangka baik dengan guru. Susah bersangka baik dengan guru ni. Jadi murid tu sering diuji dengan berbagai-bagai. Kadang guru tu uji berbagai-bagai cara. Nak tengok jujur tak murid ni. Saya dulu tak tahu lagi penyakit hati saya lah. Saya kan aliran pondok. Pondok ni serban, kopiah lah, kopiah serban. Saya ada satu pandangan negatif kepada orang pakai songkok. Bapak songkok ni. Tetapi setelah saya bertemu dengan guru saya, satu ketika saya nampak dia orang Lebanon. Dia turun airport, dia pakai songkok. Daripada situ saja terus terlucut perasaan negatif saya kepada orang pakai songkok. Sebab guru saya pakai songkok. Dia turun daripada airport, dia pakai jubah belah, seluar. Orang Arab kan jubah dia panjang, laba, belah, butang sini, seluar, kasut, songkok. Teruslah hilanglah perasaan saya memandang negatif pada orang pakai songkok. Akhirnya songkok pun melekat kepala saya. Nak buang rasa negatif pada orang pakai songkok. Sebab kita dulu kan ada satu kepahaman kan, orang pakai songkok ni, ni, puak ni. Sepatutnya seorang yang agamawan tak boleh ada sifat begitu, sebab dia adalah fikir umat. Bila fikir umat, kita kena bergaul dengan semua manusia. Sekali-sekala saya nampak guru saya dia buang kopiah dia. Dia duduk sampai kita buang kopiah. Memang adabnya di segi adab sufi, kalau guru pakai serban, kita pakai kopiah, jangan pakai serban, supaya tidak ada nampak persamaan kita dengan guru. Itu adab. Kalau guru pakai kopiah, kita boleh-boleh saja buka kopiah supaya nampak kita lebih rendah daripada guru. Sampai begitu. Tapi janganlah kita pula duduk sebelah guru, serban kita lebih besar daripada serban guru. Itu langgar adab. Serban kita lebih besar daripada serban guru. Lepas tu guru pula tidak ada syal, kita pula dengan syal kita pula, dengan jubah belah lagi. Jadi kalau orang pertama kali jumpa tu, dia pun keliru. Yang mana satu murabbi? Padahal seorang yang murabbi, seorang yang murid. Tapi manakkan murid dah lagaknya tu dah macam lebih daripada guru dia sendiri. Kadang-kadang guru tu sengaja, dia minum tangan kiri. Murid nampak, guru minum tangan kiri. Diuji tu. Apa perasaan kita? Nak sangka baik ke ataupun nak kata apa? Sebab kita baru lepas khatam kitab Bukhari Muslim tentang adab-adab sunnah minum macam mana, tapi kita bersih depan kita minum tangan kiri. Jadi syaitan mainkan kita di saat itu. Nak tanya, apa hukum minum tangan kiri? Habis-habis pun makruh. Makruh tu apa, berdosa tidak? Makruh. Tak berdosa. Tetapi berburuk sangka dengan guru tu berdosa tidak? Berdosa, hijab. Jadi di sinilah guru murabbi itu, mursyid itu, dia menuduh anak dengan berbagai-bagai kalimah. Jadi di situlah kita akan terduga kejujurannya, kesabarannya, sangka baiknya. Kita takkan dapat sifat sangka baik dengan Allah, sangka baik dengan Nabi, sangka baik dengan mana-mana manusia, alim ulama, wali-wali Allah dengan baca kitab, takkan boleh. Kita takkan dapat sifat sabar dan baca kitab sabar, takkan boleh. Kalau bolehlah dapat, gulung saja kitab ni, rendamkan saja dalam air, minum saja, bawa mandi, dapat sabar, tawakal. Tak.
Tapi dalam Quran sebut apa? Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama orang siddiq, orang yang jujur. Kalau kita nak makan, rapatlah dengan orang yang simpan makanan, insya-Allah dapat makan. Kalau kita nak duit, rapat-rapat dengan orang banyak duit, insya-Allah dia akan beri kita duit. Kalau orang itu ada ilmu, rapat dengan ilmu, kita akan dapat ilmu. Rapat dengan orang harta, kita dapat harta. Rapat dengan orang ada jawatan, kita akan dapat jawatan. Ya. Begitu perumpamaannya. Kalau nakkan sifat sabar, bertemanlah, berkawanlah orang yang memiliki sifat sabar. Energi kesabaran itu akan pindah pada kita, menitik jatuh pada kita. Bertemanlah, berkawanlah dengan orang yang bertawakal, maka kita akan dapat sifat tawakal. Bertemanlah, berkawan dengan orang tawaduk, rendah diri, kita akan dapat sifat itu. Penting pilih kawan, penting pilih guru. Jadi membaca kitab tasawuf itu baru membaca tasawuf saja, bukan ilmu tasawuf. Orang yang berpakaian serban, jubah, tasbihkan buka tengkuk, jalan bertongkat, cakap makrifat hakikat, itu hanya bercakap saja, bukan belum lagi makrifat. Kalau dia balik, isteri membebel, tenang hati dia, betul itu makrifat. Keluar masjid, selipar hilang, okey-okey saja, balik kaki ayam, tak marah siapa, tak ada marah AJK ni hanya seorang. Kita sepatutnya duit banyak ni masjid ni, pasang CCTV baru kita tahu selipar hilang. Pada selipar Jepun itu belikan kedai minyak 40 sen. Nah, itu pun bising kita. Orang yang bermakrifat itu orang yang aman dengan mana-mana manusia sekalipun. Semakin tinggi makrifat dia kepada Allah, semakin sedikit menyalahkan orang. Setelah sempurna makrifat dia kepada Allah, dilihat dari siapa yang dipersalahkan, berdamai dengan takdir, memaafkan sahaja. Ya? Yang terlihat apa dia? Dia hanya melihat fenomena hidup ini adalah perbuatan Allah dan dia redha dengan perbuatan Allah. Itu hakikat orang makrifat. Tidak mencela apatah lagi, ya, tidak memaki, ya, tidak berburuk sangka. Itu hakikat orang bermakrifat. Tetapi orang-orang, ada pun orang yang membaca tasawuf ini, baru membaca tasawuf macam membaca berita lah. Ya, macam saya ni, saya membaca, saya pun membaca saja. Tetapi tasawuf itu ada dalam kehidupan kita seharian kita. Macam mana kita bermuamalah dengan isteri kita, dengan anak kita, dengan jiran kita, dengan binatang, haiwan. Macam mana? Kalau kita masuk tandas, ada nampak benda terapung tu, tuan-tuan pilih mana? Nak pam ke nak keluar cari yang lain? Nampak benda terapung tu dalam tandas tu, tuan-tuan nak pam ke nak cari tempat lain? Tuan-tuan punya petikum macam mana selalu sebelum ni? Kalau orang yang dah masukkan, bermakna Allah beri kita satu tugas untuk dapatkan pahala, pam saja dapat pahala, selesai masalah. Tetapi kita Allah dah lah keluar, undur balik dalam hati kata ini pembakar boleh tahu saya nak bakar tarik orang. Kan dulu kita ada mitos kan, nak kasih orang rasa pedih punggung ni bakar kan. Dulu orang tua-tua kata, tak tahu kita tak pernah buat juga, bakar tarik orang ni, kata baru dia tahu mana terbakar punggung dia, macam-macam. Jadi antara termasuk orang yang tertipu itu adalah orang yang mendakwa alim tentang ilmu hakikat, makrifat, musyahadah kepada Allah, telah melalui maqamat level-level rohani dan ahwal, gelombang rohani, dan dia menyangka ilmu yang dia peroleh adalah lebih tinggi daripada ilmu orang-orang soleh terdahulu dan kemudian. Dia rasa abad ini, ilmu ini untuk aku saja, tidak ada pada abad sebelumnya dan abad yang akan datang. Maka dia melihat kepada orang lain, kepada kalangan ahli ilmu dan pandangan yang merendahkan, lebih-lebih lagi kepada orang muslim yang awam. Kalau nampak orang sembahyang ke masjid, sembahyang Jumaat, ini kulit ni, kan ada ilmu kulit, ilmu isi. Yang dia tu ilmu isi nama dia, ilmu hakikat. Yang ni pergi sembahyang Jumaat, buat kebajikan, gotong royong, korban, ini kulit dia ni. Nak tanya, apakah dia isi tanpa kulit? Tai lah. Tai ada isi betul tu, tak ada kulit tu, tai tu.
yang mendakwa aku di ilmu ilmu tayyib kata ya. Dan buruknya mereka itu kerana menyangka bahawa Allah tidak perlu kepada amal zahir dan berkata segala amal zahir tidak ada nilai, tetapi yang pandang itu adalah hati. Asalnya betul hadis Nabi itu, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Semoga Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu, harta kekayaan kamu, tetapi yang Allah lihat adalah hati kamu dan amal kamu ya. Tetapi dia hanya baca hadis separuh, dia tinggalkan separuh. Allah hanya lihat hati kamu. Tapi hadis itu menyebutkan wa amalikum, dan amal kamu, hati dan amal. Maka ulama pula memahamkan bahawa sebut hati dan amal maknanya apa? Memang setiap amalan itu mulanya dengan hati, niatnya kerana Allah, tak betul ihram Allah kan hati dulu, lepas tu susul dengan rakaat sujud. Jadi hati itu memainkan peran penting untuk memulakan niat hanya kerana Allah. Bukan tengok hati Allah tak pedulikan syariat yang lain, tak boleh begitu. Segala amal zahir tidak ada nilainya, tetapi yang pandang itu adalah hati. Sedangkan hati-hati kami dipenuhi dengan cinta Allah. Ini dakwaannya sudah sampai tertumpu dalam kekeriban Tuhan. Mereka yang paling buruk adalah orang yang mendakwa telah mencapai martabat yakin, dan mereka mengaku bahawa martabat ini telah terlepas daripada segala urusan syarak sama zahir dan batin, kerana mereka menerima langsung daripada Allah Ta'ala. Maha tinggi Allah daripada keadaan demikian, dengan ketinggian yang luhur dan agung. Wallahu a'lam bishawab. Allah Ta'ala selamatkan kita daripada tipu daya, daripada berbagai-bagai golongan. Yang pentingnya kita terus duduk dalam majlis ilmu, dibimbing, diberi petunjuk supaya berjalan atas bimbingan dan juga ilmu yang kita tahu ini. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Na'um fi hasbunallahu wa tahiyyatu fiha salam wa akhiruna wa alhamdulillahi bisil Fatihah. Ya kata Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.